Di alam zarri dulu ketika tidak ada nafsu, tidak ada syaitan, tidak ada dunia, roh kita bersih sebersih-bersihnya. Bila Tuhan tanya, spontan dia jawab. Ya. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Apa jawab roh? Semua jawab serentak. Roh orang Islam, roh orang kafir sama jawab. Qalu bala, ya. Mana bahkan, mana dia kenal. Cantik ketika itu, makrifat dia tinggi. Tapi bila dia tu alam zar, dia turunkan alam sekarang ni, ya, alamil mulki, dipasang dengan sangkar, dia tak ujian Nabi ni. Dia kena dengan dunia, dengan syaitan, dengan nafsu, terbalik ada, terjongkang ada, ya, tergolik macam-macam ada. Yang tinggal dah sikit aja tu Allah Taala datang ke balik Nabi dan Rasul, dan dikhatamkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk keluar ke balik manusia daripada kegelapan mereka tadi kepada cahaya makrifat balik, cahaya iman, cahaya Islam. Habis. Dan kepada inilah mengisyarat setengah masyaikh dengan kata segala masyaikh, segala arif billah, bermula jalan kepada Ta'ala itu atas segala bilang nafas makhluk. Perjalanan menuju makrifat Tuhan dia mengikut apa? Sebilang-bilang nafas. Dia berjalan tuan, ya? Maka bilangan nafas dalam sehari semalam ialah 24,000. Sehari semalam nafas kita tuan naik ni 24,000. Barang hari boleh kira macam ni. Kita tak sempat kira sebab kita kira ni. Dia kira ni banyak. Balik tuan-tuan kira 24 jam, dia ada 24,000. Masya Allah. Maka kita nak zikir dia naik. Setiap nafas dia ada. Dan demikian adab. Demikianlah dipanggil adab hamba itu dalam segala nafas dijadikan bagi Tuhannya. Ya, kita dah wakaf diri kan. Kita jadi orang yang siddiq, jangan jadi orang yang berbohong. Ya, apa kita dah mengaku dan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa? Lillah. Lillah. Bukan lin nafs, bukan bagi diri kita. Sungguhnya ibadatku. Ya, inna salati semayangku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku. Kita dah wakaf apa itu? Lillah, untuk engkau ya Allah. Ya, tiba-tiba kita keluar semayang kita buat lain. Hidup kita kena nafsu. Mana kazabta, pembohong kau Tuhan kata. Kalau kita buat itu Tuhan jawab kazabta. Sama juga bila kita tawajuh, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kita kalau tawajuh di qalbi kita pergi lain, ya Tuhan kata kazabta, pembohong kau Tuhan kata. Bayangkan tuan kalau semayang wajib kena bohong, semayang sunat kena bohong, berat ke? Satu sudut kita syukur kepada Ta'ala, alhamdulillah Allah Ta'ala dah keluarkan Tuhan pilih kita dapat sujud kepada dia. Satu sudut, ya, satu sudut kita syukur banyak kepada Ta'ala sebab dengan izin dia kita dapat sembahyang dan ibadat yang lainnya. Tapi satu sudut yang lain pula, persembahan dia Allah Ta'ala nak yang bersih, yang cantik. Kalau tak bersih tak terima tuan, ya. Jadi itu di antara dia pengakuan besar kita dalam sembahyang. Naklah kita semak balik, ya, kosongkan tu kita jagalah. Kalau ada makna yang terkurang, kita tampal baik. Sebab tu Imam Tarekat Asy-Syadzili, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, ya, selagi hati kamu tak khusyuk, dia kata semayang, kamu latih banyak ke semayang. Bangun semayang lagi, bangun semayang lagi, sampai dia menaikkan nama tingkat dia punya khusyukan tu darajat yang tinggi. Ya, kita buat semayang banyak ke semayang sunat, 10 rakaat, 20 rakaat, dia naiklah 5% ke kan, sikit naik. Ya. Jangan diturun ni. Kita nak pastikan dia naik. Habis. Dan sebenarnya adalah setengah mereka itu dibilangkan barang yang luput sengaja daripada segala napasnya, daripada memamah, daripada makanan. Masya Allah. Satu orang guru dari satu orang wali besar, ulama besar. Jadi bila dia makan kan, dia ambil roti tu, dia cecah, dia telan dia. Jadi anak murid dia puas hati. Dia kata, ya Sayyidi Syekh, Tuan Syekh tak kunyah ke? Dia kata, kunyah tu buang masa. Dahsyat. Kunyah tu buang masa. Masa aku nak guna zikir banyak, kata. Kunyah-kunyah ni buang masa. Kita bukan kunyah, siap menyandau. Merasa asam, kena rokok pula sebatang. Kan? Macam dah kumpul mali syurga. Ya, para wali takut kan. Para wali takut, kata kunyah tu takut buang masa. Masya Allah. Ini bukan boleh buat-buat kan ni.
Benda ni bukan boleh tiru-tiru, bukan boleh buat-buat. Ini syu'urul qalbi. Qalbi yang Tuhan dah tarik. Dia dapat benda ni. Kalau qalbi tak tarik, tak boleh. Kita baca dengar kan. Tapi ambil tahu supaya kita nak tahu kita ni jauh lagi. Itu je lah. Ya. Bila Tuhan sentap qalbi boleh dapat. Jazbah kalau ada boleh dapat. Kalau tak ada jazbah tak dapat kan. Sebab kita tak dapat jazbah. Maka yang jazbah yang tarik kita apa? Nafsu. Itulah nafsu. Dia seronok, reka dengan benda tu, reka benda ni. Dengan Tuhan dia tak ada asyik, bahkan dengan makhluk dia asyik. Itu tertipu dia panggil. Ya, jadi dia makan tadi celup roti telan. Bila anak murid tanya kenapa tuan cerita kunyah? Kunyah tu buang masa dia. Zikir aku banyak tak habis. Ya. Orang ni kalau zikir hari beratus ribu tuan ni. Kita zikir macam kita 10-20 ribu. Allah karim. Itu cerita sebenarnya adalah mereka itu para aulia dibilangkan barang yang luput sengaja pada nafas tadi itu, pada memamah makanan supaya apa? Jangan istighal bimbang pada segala nafas dia tadi dalam makan yang lain daripada zikir. Ya. Dia makan sikit-sikit itu sekadar hajat, dia bukan tak makan ya. Bagi tu kaum malaikat makan. Tapi dia makan tu kadar-kadar ibadat saja, ya. Kita bukan kadar makan kan melantak kan. Kalau pergi dekat Kelebang ada restoran melantak. Oh lagi dahsyat. Ya, dia tulis restoran melantak. Oh takut now bunyi. Macam-macam dia orang ni. Sebab itu barah dia tulis. Allah karim. Dan inilah murakabah yang tinggi pada maqamis suluk. Ya makna apa? Kita menjaga adat nafas. Ya 24,000 tuan-tuan. Kita jaga sentiasa turun naik dia ma Allah. Naik nafas dengan dia, turun nafas dengan dia. Sebab nafas siapa punya? Yang gerakkan jantung kita daripada 120 hari dalam perut ibu, bukan? Maknanya dia 40 hari kan? 40 hari nutfah, 40 hari jadi apa? Alaqah, 40 hari jadi mudrah. Proses 3 kali 40. 40 hari air mani itu 40 hari itu gelap. Kemudian 40 hari dia berubah jadi seketul daging. Ya. Dia panggil apa? Nutfah, kemudian alaqah. Lepas alaqah dia jadi mudrah, seketul daging. Ketika umur dia 4 kali 3 120, mana apa? 4 bulan. Panufikhatur ruh. Nufihar ruh, dia tiupkan ruh hidup. Bergeraklah jantung kita sampai sekarang. Ada berhenti kan? Ya. Kalau dia berhenti dalam 2 minit kan rasa habis lah. Ya, qalu innalillah. Tak berhenti tu, bayangkan. Dahsyat tak dahsyat? Tu. Maka sebagai syukur iringlah gerak jantung kita dengan mengingati Tuhan punya. Ya, dia teri Allah. Barulah jantung kita terberkat. Nafas kita diiring dengan nur zikir. Allah turun, Allah. Tak benak mulut dan hati dan senyap dalam jalan Allah. Orang kan tahu kita dengan dia. Ya, baru santik tu zikir nafas saja. Ya, zikir nafas kita dengan dia. Ya, tak payah bunyi, senyap main dalam ni. Ya, sampai ada tahqiq dan tamkin, ya, tuan-tuan akan diberikan satu kelazatan, tarikan sehingga kalau kita berbual pun dia boleh jalan. Ya, kita berbual biasa dalam jalan. Allah jalan, ya. Tu Syekh Ma'ruf Al-Kharqi kata, aku mengajar anak murid 40 tahun. Menyangka anak murid aku berhadap dia. Dah, jasad aku yang mengajar, hati aku dengan dia. Tu. Sebab perlu latihan banyak. Main zikir nafas tadi. Putus tarik baliklah. Ya. Kalau tak putus teruk tu banyak dah wali Bukit Piatu ni. Ya. Putus tarik balik. Tu panggil riyadhah, mujahadah, lawan. Dia lagi kita tarik. Qalbi kita tu. Supaya sentiasa dengan dia kan. Dan inilah dia panggil muraqabah, mana mengintai, pengintaian hati kita. Itu panggil muraqabah. Intaian hati dengan Tuhan. Ya. Yang tinggi iaitu muraqabatut tarfal ain. Muraqabah akan kelipan mata kita. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas dan tiap-tiap lamhah kelipan mata tu. Kita dengan dia. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah berpisah dengan kita walau satu saat. 1 second pun Tuhan tak pernah berpisah kita. Kalau dia kerat kita habis kan. Dia kerat dia pap tergolik dia. Dia potongnya madat dia habis dah. Ya. Contoh dia sentak apa dengan serangan jantung habis ya. Habis dah. Nak sebut pisang pun tak boleh dah habis jalan. Ya sak sekali arung je. Pisang tak sebab sebut kan.
dia pun jalan kan, balik rumah terbaring menunggu anak-anak balik kan, dah tutup belum mandi datang keluarga, dia pun keluarga tu, abang kau dah tak ada, abang kau dah tak ada. Siapa abah? Tu abah depan tu, abah dah tak ada. Yang ada tu siapa? Orang tanya kan, bila pak dia dah meninggal kan, di depan tu mayat depan tu, dia kata abang kau dah tak ada. Tu kan ada tu. Yang tak ada tu siapa? Baru kenal ar-ruh tu yang sebenarnya. Ya, dialah sebenarnya ar-ruh. Dah balik pun kenal. Belum ni tak perasan, belum ni dia asyik dengan jasad. Ya, dia asyik dengan jasad. Bapa pun asyik dengan jasad, mak pun dengan jasad bapa. Dia tak fikir yang dalam tu sebenar hakikat diri dia tu perlu dijaga. Dia berikan cukup bekalan dia, dia berikan cukup keperluan dia. Ya, dia itulah makrifat akan Allah Taala, mengenal akan Tuhan, ibadat akan Tuhan. Ya. Dan kali kau tanya apa kau dah tak ada, tu kan ada tu aja. Buat terperanjat dia. Yang mana tak ada? Ya, terbaring ada pula tak ada. Yang besar pula badan dia kan. Ya, yang tak ada tu dia. Allah. Jadi murakabah dia panggil tarfatul ain. Mata setiap kejipan mata kita pastikan makam kita terangkat. Ya, kelipan mata kita berlaku bermakna apa? Darajat kita di sisi Tuhan makin dekat. Hijab kita makin terang, terbuka. Ya, dan makin dekat, makin hampir dan makin tinggi ya pengenalan dia kepada Allah, dan makin bertambah mahabbah dia dengan Tuhan, asyik dia dengan Tuhan, rindu dia dengan Tuhan. Sebab jalan makrifat dia menggunakan rindu tadi. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ke Tuhan adalah jalan mahabbah. Tak ada mahabbah, tak ada rasa kasih, rindu yang kuat, dia tak ada jalan, jam. Rohani dia jam. Bila rohani jam tu dia buat ibadat kosong. Mayang tak ada siapa. Sebab tarikan tak ada. Sebab mahabbah tu lain dah terik, dunia dah terik, tu dah terik habis. Dia persen dengan Tuhan dah tinggal sikit entah ni. Ini bahaya. Ya, kalau mahabbah kurang bahaya entah ni. Pada tiap-tiap masa, maka barang siapa memelihara ia akan Allah Ta'ala dalam sekian segala napasnya. Tu naik napas dia sentiasa dengan Tuhan, maka hendaklah ya maknanya dihintaikannya, hendaklah dihentikannya dan sekalian ahwal jadi. Hintai saja ya. Henti pun dia. Kita tajuk murakabah. Di mana hendaklah dihintai akan dia, mana dimurakabahkan akan dia. Ya, dalam sekalian ahwalnya, bukan dan ahwal dalam, la'al munasib dalam. Naklah dihintaikannya dalam sekalian ahwal, semua ahwal dia dimintai. Murakabah akan datang. Raqib annallaha yara, raqib annallaha ma, raqib annallaha yara. Murakabah akan datang sentiasa memerhati kita. Tidak ada satu saat pun insan termasuk kita dan seluruh makhluk yang lepas daripada pandangan sama Tuhan, basar Tuhan tak ada. Tak lepas Tuhan. Sebab takluk basar dipanggil kullu mawjudat. Tiap-tiap yang mawjud, sama ada yang wajib al-wujud Allah Ta'ala atau mungkinan makhluk, semua dalam inkishaful basar, nyata sifat basar. Basar takluk dia nyata, terang. Dengan penglihatan dia terang segala-gala. Mana kita dalam penglihatan Allah. Bila dalam penglihatan Allah, Tuhan sentiasa pandang setiap saat. Ya, ada tak rasa gerun dan malu? Kalau dia rasa, confirm dia akan gerun. Kalau tak rasa gerun, makna dia tak perasan. Ya, bila dia perasan, confirm benda tu ada. Kalau tak perasan, ada masalah dia. Itu nak adakan keperasanan, kena tembak. Dengan apa? Kasratu zik, kena banyak zikir kan? Zikir luar atau zikir dalam jalan ni. Dan ada setengah daripada faedah memandang takdir. Faedah kehasilan besar. Kita memandang dengan apa? Bil basirah, dengan syuur qalbi kita memandang takdir. Apa makna takdir? Taksisul iradah. Dia panggil ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Ya, qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat. Satu pendapat akas sebalik. Ya, satu pendapat sebalik. Maknanya ta'alluq qada dan takdir. Qada satu pendapat yang pertama, ila ta'alluq
tanjizi qadim bagi iradat. Mana taksis iradat pada azal, itu qada. Satu pendapat. Qada takdir ialah pelaksanaan. Pelaksanaan dipanggil taksirul qudrah. Satu pendapat terbalik. Ya, qada adalah taksir qudrah. Takdir adalah taksir iradat. Walhasil dua-dua terlepas. Walhasil bagi mari kita sentiasa dalam apa? Taksis iradat dan taksirul qudrat. Taksis mana penentuan kehendak Tuhan, iradat. Taksir mana kesan kejadian kudrah. Kita semua ni dipanggil apa? Kesan. Sebab tu semua makhluk dipanggil asar. Allah Ta'ala dipanggil mu'assir, yang memberi kesan. Ataupun kita dipanggil makhluk, maka Allah dipanggil khalik. Ya, itu regu dia. Makhluk apa mana? Yang dijadi. Khalik mana? Yang menjadi. Allazi khalaqah. Itu juga maknanya kalau kita pandang dari sudut apa? Imkan takwin. Kita dipanggil, Allah Ta'ala dipanggil muqawwin, kita dipanggil akwan. Itu istilah-istilah dia lah, sama itu. Jadi faedah dia bila kita memandang, bermakna rangkaian nur qalbi kita ada. Bila kita pandang takdir, iaitulah meninggalkan tadbir. Orang yang tidak memandang akan tadbir, confirm dia akan pegang pada dia punya tadbir. Ya. Dan memegang pada tadbir itu hijab, hati kita akan gelap. Ya. Sebab tu kitab Tuan Pengarang dia panggil Tanwirul Qulub bi iskati tadbirul uyub. Satu kitab dia apa? Tanwirul Qulub, memancarnya cahaya hati makrifat dia, bi iskati tadbirul uyub, dengan menggugurkan tadbir yang keji. Apa makna menggugurkan karbit? Tinggal tu tak ada tadbir? Bukan. Istinad sandaran kita tu. Kita bersandar kepada tadbir tu dilarang. Berusaha ikhtiar disuruh. Syariat menyuruh kita berusaha dan ikhtiar. Hakikat mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Berpegang hanya pada dia je. Ya, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita berazam berusaha, kemudian serah pada dia. Sebab apa kita serah? Sebab bukan keputusan di tangan kita. Kalau keputusan dengan makhluk, wah, tak ada makhluk miskin kan, tak ada makhluk sakit, tak ada makhluk susah, dan mungkin tak ada makhluk mati. Ya, kalau boleh semua tak nak mati kan. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kul, katakan oleh Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna min, sungguhnya kematian yang manusia kalau boleh nak lari daripada mati itu, fa innahu mulaqikum, sungguhnya mati itu akan bertemu dengan kamu. Jangan duk larilah, Tuhan kata. Itu maksudnya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu ada dalam mana kota kubu yang kukuh, malaikat maut dia sampai sana. Malaikat rahmat, kalau rumah kita ada patung kan, dia tak masuk. Malaikat maut bilik air dia masuk. Itu banyak kena bilik air terjongkit mati dalam bilik air dan banyak. Dia tak kira, dia gedah habis. Malaikat maut dia tak kira. Ya, ke mana ada sampai masa dia sentap dan habis. Jadi memandang kepada tadbir hijab. Cara untuk membuang tadbir, pandang takdir. Itu maksudnya. Ya, qalbi kita pandang akan af'al Tuhan. Kalau istilah kita dalam zikir kita panggil af'al. Mana perbuatan dia, tadbir dia, semua sudah siap pada azal. Ya, maka ketiga itu tak ada apa. Kita takkan berpegang betul, semua benda sudah siap. Seperti dikatakan oleh setengah orang, mereka itu telah lalulah segala takdir Tuhan. Ya. Qad madat takdir Allah Ta'ala maqadiruhu. Takdir Tuhan semua dah lepas dan hukumnya dah siap. Kalau itu apa buat? Senang, kalau arif nafsak. Kan dulu ada kan, arif nafsak minat tadbir. Rehatkan diri kamu daripada berpegang pada tadbir kamu. Buat dah, jangan pegang. Ya. Dalil kalau tak pegang, dalil bila dapat disyukur, tak dapat alhamdulillah, tak ada apa-apa. Kalau tak dapat dia memusing, tanda dia berpegang. Ya, tak dapat dia memusing, apa dia pegang pada dia, dia tak nampak Tuhan. Dan kalau dapat pula dia hilang pertimbangan. Tak syukur Tuhan dia macam-macam. Tapi kalau orang yang berpegang lain, dapat dia syukur, tak dapat tak ada apa. Dia pandang takdir Tuhan dan usaha lagi minta pertolongan Tuhan. Itu cara dia. Seperti yang dikatakan oleh setengah mereka itu, telah lalu segala takdir Tuhan dan hukum dah siap. Maka apa? Arih nafsak, arih kalbak, mana rehatkan olehmu akan hatimu. Ya, lapangkan oleh hatimu daripada mengharap-harap dan daripada menyesal. Ya, tak payah dua harap-harap dah, sudah siap semua tu. Dan tak payah sesal-sesal, tak ada siapa boleh tukar. Itu maknanya. Kamu reda dengan qada keputusan Tuhan, kata Sayyidina Umar, Masya Allah.
kau dapat keridaan Tuhan. Kita reda kan apa yang Tuhan, alhamdulillah kita reda, maka kau dapat kasih sayang Tuhan. Kalau kamu tak reda dengan keputusan Tuhan, wa qada'ullahu yajri, qada' Tuhan tetap berlaku, dia tak ikut engkau. Itu kata Sayyidina Umar, qada' Tuhan tetap berlaku. Ya, ini maknanya tuan-tuan, jalan makrifat kalbi kita supaya dia terang dengan Allah Ta'ala. Kembalikan kepada dia supaya makin terang cahaya memandang makrifat, syuur akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga last dia apa? Kemuncak dia masuk, terpadamnya kewujudan diri kita, keperasaan diri kita pun terpadam. Ketika itu akan dibuka cahaya makrifat yang lagi terang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian la tataraqqab, ini satu kaedah besar tuan ni, dengan bawah sedap ni semua, masya-Allah, Arif Billah punya kalam ni. Ni banyak manusia tertipu ni. La tataraqqab, ada dua tak, la tataraqqab. Ya Allah, tarakkabu tarakkub. La tataraqqab furughal aghyari, fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan engkau menanti-nanti akan selesai aghyar. Ni banyak kita kena kan. Saya ni bukan tak nak pergi belajar, saya ni bukan tak nak buat ibadat, nanti sikit lagi. Tadi ya sikit lagi ada ni, adalah tu helah-helah yang nafsu ajar dia tuan. Akhirnya sampai ke mati dia tak buat tuan. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala ajar kita dalam buat ni, kena menjadualkan waktu. Semayang 5 waktu ni tuan-tuan, kalau Tuhan kata semayang 5 waktu, saya semalam 5 waktu, bila-bila buat dia, habis jawab ni. Memang dia tak buat jawab ni. Ya, ni Tuhan pancang tu, ada jadual sekian, ni jadual Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, ada jadual. Ya, sebab bila berjadual dia lahirkan apa? Istiqamah. Itu ananya. Sebab tu ahli sufi, para syekh masyayikh tarekat, dia letakkan jadual. Sahur ni zikir dia, lepas subuh ni zikir, lepas asar ni, supaya apa? Amalan jadi istiqamah. Ya, sebab perangai manusia dia suka menunda. Nanti bukan tak nak buat, dia punya alasan sedap, bukan tak nak buat ni, memang semangat ni, bohong ni. Lepas tu apa benda dia ni? Tu nafsu dihakal kita. Jangan tunggu maknanya. Tu. Maka jangan engkau menanti-nanti, melewat-lewatkan selesai daripada aghyar. Aghyar apa? Kerja-kerja dunia gitu dan yang lain ni bertuhan. Jamak daripada ghairu lain. Maka bahawasanya demikian itu apa? Memutuskan. Ya, bahaya tu. Fa inna zalika yaqta'uka, mengerat, memutuskan akan dikau an wujudi muraqabah. Mana wujud muraqabah ni penting, nak usul ila Allah. Maka muraqabah akan cacat bila kita bertangguh dalam ibadat. Sebab bila bertangguh beribadat, mana kalbi kita lebih meraihkan makhluk daripada Tuhan. Daripada wujud muraqabah bagi pada yang didirikan akan dikau dalam, yakni jangan engkau menanti-nanti dalam mengerjakan amal itu selesai daripada aghyar yang telah berdiri, Allah Ta'ala akan dikau dalamnya. Ya, kerja-kerja apa yang kita buat tu jangan dia menjadi satu apa? Benda yang melewatkan kita. Satu orang sahabat riwayat dia kan, dia buat rumah, dia tengah ikat batu kan, tiba-tiba dia angkat dia batu tu nak ikat, dengar suara azan, dia turun ke batu tu, dia turun, aku tak sanggup membesarkan batu ni lebih besar daripada Ta'ala. Ya, kerja ni kan boleh sambung lagi. Kita tengok, baru lagi, ini setengah jam tempat ni. Itulah panggil apa? Gelapnya hati kita. Dan makrifat dengan Tuhan dia, jauh sangat. Cas bateri dengan Tuhan tu kuat. Ya, tarikan dunia tu kuat, tarikan dengan Tuhan kuat, jazbah dengan dunia tu kuat. Itu yang payah nak berjalan tu senyap. Bila berjalan tak kuat, habis mudah nafsu dan syaitan mengarahkan dia dalam pertempuran. Sebab kita bertempur ni, kita berperang dengan nafsu dan syaitan, tak ada gencatan senjata. Sampai qalu innalillah habis. Ya, perang dunia macam mana hebat pun akhirnya ada gencatan senjata. Tak berdamai balik dan sebagainya lah. Ini perang nafsu syaitan tak habis. Habis-habis kita kembus apa akhir. Jadi perlukan maintain betul, kuat tenaga dalamnya. Kalau tidak kita gebah. Dan jangan engkau menanti-nanti suatu waktu yang lain daripada waktu yang engkau dalamnya. Sekarang apa yang ada sekarang? Masa ini punya tugas kita buat. Kalau kita nanti bermakna masa dah kosong. Tetapi dikerjakan oleh akan amal dalam tiap-tiap waktu dengan segala hukumnya dan dirikan olehmu pada tiap-tiap hak ya dalam tempatnya. Dan jangan engkau menuntut akan sihat ya
maka bahawasanya menuntut yang demikian itu membatalkan muraqabah. Saya kata nak buat ni tak sihat. Tak sihat, ada cara tak sihat. Kalbi kita mana tak sihat kan? Ya, badan kita tak boleh bangun diri, boleh semain duduk, tak ada. Tak ada istilah nak beralasan dengan sakit, tak ada. Ya. Para sahabat sampai apa, yang buta pun sampai masjid tuan ni. Yang buta tak sampai masjid, yang celik tak sampai. Rupa yang buta celik dalam, yang celik luar buta dalam. Dia terbalik tuan ni. Sebab dua keadaan ini banyak manusia tertipu ya. Nikmatani maghbunun katsirun minan nas as-sihha wal farah. Ya. Nikmatan, dua nikmat besar ni. Maghbunun, tertipu manusia. Katsirun minan nas, kebanyakan daripada manusia apa dia? As-sihha, waktu sihat. Wal farah, dan waktu kurang kosong. Ya. Bila dia rasa, bila dia tersandar kat hospital, dia rasa kepala dia kena sekeru, kaki dah patah 3 kan. Yang nyenyak terela, dia baik tak mampus. Baru dia sebut mulut, ya Allah, ya Allah. Sebelum ni nak sebut nama Tuhan kami berat ni. Dah tergantung tu baru. Ya, baru diingat tuan-tuan ni. Itu maknanya nikmat sihat bila dia cabut baru dia perasan. Jadi tunaikan tu hak. Ya, kesihatan tu wajib kita syukur dengan menunaikan perintah dia. Wal faraq, dia masuk kosong. Ya. Bila dah sempat besok mereka nak tarik nyawa baru diminta tambah, tak ada lah. Ya. Dia sampai maut apa dia minta, dan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum nasalin. Malaikat maut sampai je dia kata, ya Allah, mintalah sedikit lagi tambahan umur. Nak buat ibadat, nak itu macam-macam lagi lah. Dalam ayat lain Tuhan jawab, la ruddu la adu ila manhu anhu. Ni muka ni kalau aku balik ke dunia dia ulang balik perangai dia, Tuhan kata. Ya, maknanya dalam konteks ibadat kita speed untuk masa tepat. Ya, jangan kita tangguh. Sebab bila menangguh dia membawa kepada kelemahan iman, ya, dan merosakkan mahabbah kita dengan Tuhan. Orang bila berkasih di pantasan, apa kekasih suruh sap dia buat. Kalau dia tangguh lama-lama kasih dia akan hilang. Ya. Kan? Orang kalau berkasih bercinta kan, dia main mesej kawan tak jawab dia marah. Oi, tu bagi mesej lama tak jawab. Wah, dia takut lari. Kan dia tak lari lama-lama dia slow kan, begitu kan. Dia nak pantas menandakan kasih. Pop dia jawab. Begitu dengan Tuhan lebih lagi. Mesej kita rohani dengan Tuhan tu sentiasa tu Allah. Tu mesej itu tentang ni. Jangan putus menanda kita mahabbah kuat dengan dia. Barulah rohani kita berjalan cantik. Dan azim atas semua dengan mendirikan pada segala hakil waqti panggil apa? Hak waktu. Apa hak waktu dah ada 4 ni. Tiap-tiap kita tak lepas. Jadi 4 perkara. Tiap saat insan manusia tak lepas dari 4 perkara. Pertama, imma dia duduk dalam taat. 1. Yang kedua, dia duduk dalam maksiat. 2. Yang ketiga, dia duduk dalam nikmat. Dan keempat, dia duduk dalam bala. Tiap-tiap saat mesti salah satu berlaku. Bila dia duduk dalam taat, apa hak waktu dia? Wajib dia syukur. Alhamdulillah, mujur Tuhan beri kita hidayat, mujur Tuhan izinkan kita dapat ibadat. Jangan pandang hebat dia, pandang tu kurnia Tuhan. Wajib syukur. 1. Kalau terkena maksiat pula, maknanya hak hakikat kita pandang ini Tuhan mentajalikan isim dia Al-Qahar. Dia hebat menjadi lebay pun, wali pun, kena maksiat dia kena. Maka hak syariat wajib cepat bertaubat. Syariat wajib taubat. Hakikat pandang itu dia tajalikan kehar kita, nampak kelemahan kita. 2. Kalau dalam nikmat pula wajib kita pandang semua itu minallah, haza min fadli rabbi, kurnia Tuhan, dan guna pakai di perjalanan Tuhan. Dan kalau diuji wajib kita sabar. Kalau tinggi dia redha sementara dia berusaha. Itu mana dia? 4 dia. Setiap saat berlaku dia panggil hukumul waqt. Hukum waktu. Yang mana tiap-tiap waktu kita nak biar dia jadi ubudiah kepada Tuhan. Dan jangan engkau kata esok maka dia kata membinasakan. Mana nantilah dulu ya. Besoklah atau nak ibadat dia tangguh. Habis dia akan rosak. Ya, sebab dia suruh pastabikul khairat. Dalam Quran, dalam hadis, kalau tuan-tuan tengok hadis sahih, dalam Quran dan hadis-hadis sahih, tak ada satu lapas ibadat semua suruh pantas. Bersemangat pastabikul khairat. Ya, itu dia. Padahal hadis pun Nabi itu apa? Nabi sebut supaya apa? Kita pantas. Pagtanim, bukan tawan oleh kamu dan sebagainya lah. Lapas-lapas sensu. Wajahidu, ya, mana nak kamu bersungguh-sungguh.
Sebab apa? Musuh amat banyak anda. 4, nafsu, syaitan, dunia, makhluk. Keliling kan. Kita seorang nak berlawan 4. Oh, kata betul-betul tombang. Lepas tu paling kuat kita mohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kemudian kekalkan penarik rahmat dia, iaitu azik. Ya, aziklahu nur. Ya, di mana bila kita buat ibadat, innallaha qaribun minal muslimin. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Rahmat Allah Ta'ala sentiasa mencurah hampir kepada orang yang melakukan amal saleh. Maka kita tingkatkan amal saleh, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, dan banyak buat amal-amal yang lain. InsyaAllah iman kita makin kuat, dan kita mudah-mudahan sampai kepada kemuncak yang ditamsilkan oleh Quran, kasajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama. Pembinaan akidah yang cantik sampai peringkat dimisalkan oleh Quran kasajaratin tayyibah, seperti pokok yang besar, yang subur, yang mana